Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadirah binti Abdul Basir, nombor metrik PIB 20065. Saya ingin berkongsi mengenai tajuk mawaris. Apa itu mawaris? Maksud mawaris ialah pusaka ataupun al-mawaris dari segi bahasa ialah kekal, perpindahan sesuatu daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Manakala dari segi istilah pula ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia kepada waris-warisnya yang masih hidup. Sama ada apa yang ditinggalkannya itu merupakan harta alih atau tak alih ataupun hak-hak menurut hukum syarak. Maksud mawaris dari mazhab Hanafi ialah harta yang ditinggalkan oleh si mati dan ianya bersih dari hak orang lain. Dari mazhab Hambali ialah hak yang ditinggalkan oleh si mati. Dari mazhab Syafi'i iaitu segala hak milik manusia ketika hidup dan ditinggalkan apabila dia mati. Dari mazhab Maliki iaitu hak yang boleh menerima pembahagian sabit kepada yang berhak selepas kematian pemilik harta. Pensyariatan mawaris. Dalil tentang pensyariatan mawaris dapat dilihat di dalam surah An-Nisa ayat 11 yang bermaksud Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2 separuh harta itu. Dan bagi ibu bapa iaitu si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jika si mati itu mempunyai anak, tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau si mati itu mempunyai beberapa orang saudara iaitu adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan juga sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapa dan anak-anak, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Pembahagian harta pusaka dan juga penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari segi sunnah pula, hadis-hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang kewajipan pembahagian harta pusaka menurut apa yang telah ditentukannya. Antaranya ialah berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, bakinya adalah untuk orang iaitu waris dan juga lelaki yang lebih utama. Riwayat Muslim. Seterusnya rukun pewarisan. Terdapat 3 rukun pewarisan. Yang pertama ialah al-muwaris, iaitu pewaris yang mati secara hakiki atau hukmi. Mati secara hakiki ialah kematian seseorang itu yang dapat disaksikan atau dibuktikan. Mati secara hukmi ialah kematian seseorang itu berdasarkan keputusan mahkamah. Yang kedua ialah al-waris. Al-waris ialah orang-orang yang mewarisi harta peninggalan si mati dengan adanya sebab pewarisan. Waris ini hendaklah hidup semasa kematian pewaris. Yang ketiga pula ialah al-maurus, iaitu harta yang mana ditinggalkan oleh si mati selepas selesainya hak yang berkaitan dengannya. Harta pusaka ini juga dinamakan sebagai tarikah dan ia boleh diwarisi oleh waris-waris yang layak menerimanya. Sebab-sebab pewarisan. Bagi seseorang itu untuk mewarisi harta pusaka si mati perlulah ada sebab-sebab pewarisan. Antaranya ialah keturunan. Keturunan ialah hubungan yang di mana di antara pewaris dan juga waris berlaku disebabkan kelahiran ataupun dikenali juga sebagai hubungan nasab atau darah seperti anak, adik, kakak, abang, cucu dan lain-lain lagi. Yang kedua ialah perkahwinan. Perkahwinan yang mana akad perkahwinan ini di antara seorang lelaki dan juga perempuan yang sah di sisi syarak, sama ada berlaku persetubuhan ataupun tidak.
Maka jika meninggal salah seorang daripada mereka, maka seorang lagi akan mewarisi pusakanya. Yang ketiga ialah hamba. Hamba yang mana tuan kepada hamba boleh mewarisi harta hambanya walaupun hambanya itu telah merdeka, disebabkan hambanya yang mati itu tidak mempunyai waris. Terdapat juga halangan pewarisan di mana ahli waris ataupun pewaris tidak boleh mewarisi harta si mati disebabkan yang pertama ialah pembunuhan. Yang mana pembunuhan, semua jenis pembunuhan sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka ia menjadi penghalang daripada mewarisi harta pusaka tersebut. Yang kedua, perhambaan, yang mana hamba tidak boleh mewarisi harta peninggalan pewarisnya kerana ia telah hilang memiliki keahlian hartanya. Yang ketiga ialah murtad iaitu ingkar perintah Allah. Yang keempat iaitu berbeza negara, yang mana negara tersebut ke satu negara tersebut yang sangat jauh. Syarat pewarisan. Yang pertama ialah kematian pewaris. Kematian pewaris sama ada secara hakiki iaitu kematian sebenar ataupun hukmi iaitu kematian mengikut keputusan mahkamah. Yang kedua ialah waris, hidup ketika kematian pewaris. Waris ataupun penerima waris mestilah wujud semasa kematian pewaris kerana yang sudah mati tiada hak ke atas harta tersebut. Yang ketiga ialah mengetahui kedudukan waris. Kedudukan waris hendaklah dipastikan terlebih dahulu seperti suami, isteri ataupun kerabat kerana bahagian yang diterima oleh waris adalah berbeza mengikut kedudukannya. Kesimpulannya ialah penganugerahan dasar pembahagian oleh Allah SWT kepada ahli waris merupakan manifestasi kepada keseimbangan peranan, tanggungjawab dan juga semangat setiap ahli waris yang mempunyai falsafahnya tersendiri. Pentingnya untuk kita memahami apa itu ilmu mawaris supaya dapat menghalang kita tidak mengambil hak orang lain dan juga menganiayai hak orang lain. Akhir sekali, semoga kita tidak membuat perbuatan yang dimurkai Allah dan juga perbuatan yang tidak disukai Allah dengan memahami ilmu mawaris. Itu saja perkongsian daripada saya, iaitu mengenai tajuk apa itu mawaris. Sekian, terima kasih.